billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharib la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'hiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat ke-26 yang bermaksud, sudahkah sampai kepada kamu berita-berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi kepayahan. Mereka akan memasuki api yang sangat-sangat panas, iaitu api neraka, dan diberi minum daripada sumber air yang sangat-sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon-pohon yang berduri dan yang tidak menggemukkan dan tidak akan menghilangkan lapar bagi mereka. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka berasa senang kerana usahanya sendiri. Mereka berada di dalam syurga-syurga yang tinggi. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia didekatkan dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ianya diciptakan, dan langit bagaimana ianya ditinggikan, dan gunung bagaimana ianya ditegakkan, dan bumi bagaimana ianya dihamparkan. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa di atas mereka, kecuali jika ada dari kalangan mereka yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajipan kami ialah memberi perhitungan ke atas mereka. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan rasa berterima kasih kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberi izin oleh Allah untuk sama-sama kita terus lagi menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita tidak mengetahui berapa lama lagikah tempoh masanya kita diberi izin oleh Allah untuk menumpang hidup di atas muka buminya. Apa yang lebih penting, di antara yang penting ialah kita mengisi setiap ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat dalam tempoh masa 24 jam. Dalam satu kitab hadis qudsi dia menyebutkan, kata Allah, kesalilah segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau luputkan. Seusia kita ni, kalau tuan-tuan kenal, kalau usia saya 50 tahun. Maknanya 50 tahun kebaikan terlalu banyak telah kita luputkan.
50 tahun berlalu. Kalau ada rezeki, hiduplah 13 tahun lagi agaknya. Tapi tak tahulah. Semua berada dalam kekuasaan Allah. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca Al-Quran. Kita ambil itibar. Semalam dekat section 10 saya membacakan tentang kandungan khutbah terakhir Nabi. Kita berada dalam bulan-bulan haji, di mana dalam khutbah terakhir di antara potongan Nabi, kata Nabi, dengarlah dan fikirlah kata-kataku ini, kata Nabi. Dengar, bukan dengar sahaja, tetapi fikirkan kata-kataku ini. Tak ada lagi Nabi dan tak ada lagi Rasul selepas ini. Dan aku tinggalkan bagi kamu, kata Nabi, 2 perkara yang kamu, kata Nabi, takkan sesat abada selama-lamanya. Selama mana kamu tetap berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan suasana fitnah yang begitu hebat, berpeganglah kita kepada Quran dan berpeganglah kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tempoh hari pergi ikut bapa mentua pergi ke Felda Aping. Aping ni Johor, di Kota Tinggi ya. Jadi dia pesan ikut aja dia. Kita tak reti, kita ikut ajalah. Dia belok kiri, kita belok kiri. Dia belok kanan, kita belok kanan. Dia berhenti, kita berhenti. Ujung-ujung hampir sampai kat Mersing. Punya jauhnya tersasar. Daripada Felda Bukit Aping nak pergi Mersing, jauh, sekitar 60 km, 70 km. Kalau sesat tadi terlepas 2 km, 3 km, okey juga lagi. Tapi kalau dah 30-40 km, nak marah bapak mentua. Sabar aja lah tuan-tuan. Minyak habis, tenaga habis, masa habis. Tapi betul setiap apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni, disuruh kita ambil pengajaran, ambil iktibar pengajaran. Ada pengajaran dan ada iktibar. Sampai pusing ni saya dah terfikirlah, rupanya beginilah hidup kita kat dunia ni. Kalau kita ikut orang yang tak faham, kita ikut orang tak erti, kita akan tersesat jauh dan jauh. Tetapi sesat dekat dunia ni, tuan-tuan, masih lagi boleh berpatah balik. Boleh patah balik lagi. Tapi kalau ikut yang pemimpin-pemimpin yang tak betul dekat dunia ni, yang tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi, tuan-tuan tak boleh berpatah balik lagi. Kalau tak percaya, boleh buka dalam surah Al-Ghafir ayat ke-46, 47, 48, 49. Dia mengisahkan pengikut dengan pemimpin saling salah menyalah. Pengikut kata, aku ikut kau. Pemimpin kata, apa pasal kau ikut aku? Aku tak suruh. Pengikut kata, tolonglah selamatkan aku sehari aja daripada siksaan Allah ni. Bukan lama, bukan aku nak lama. Sehari daripada siksaan Allah ni, rehat, tak kena siksa. Lalu kata pemimpin, aku tak boleh buat apa-apa. Akhirnya manusia jumpa kepada penjaga neraka. Minta penjaga neraka ni supaya doa kepada Allah, selamatlah kami daripada siksa neraka. Kata malaikat, dulu tak ada sampai kepada kau nabi-nabi, rasul-rasul yang beringat. Sampai, tapi aku degil, aku tak nak ikut. Maka kata malaikat, doalah sendiri pada Allah, minta dikurangkan siksa neraka walau sehari. Hujung ayat itu kata Allah, sungguhnya doa orang yang kafir tersia-sia. Mana saat itu tak boleh lagi manusia nak berpatah balik, tuan. Itu payahnya. InsyaAllah kita cuba renung dulu ayat daripada ayat ini, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan pelik, lama-lama kuliah ni ustaz, tak habis-habis. Lama dah. Saya ingat paling tak ada pun kuliah sini dah 9 tahun kot, 10 tahun agaknya. Dah tua saya. Pada zaman muda dulu sampai dah tua, tak habis-habis. Jadi jawabnya, tuan, kita ni, bagi saya, kita kuliah ni
Bukan kerana nak jadi ustaz, tapi kerana nak cari ilmu dengan tujuan nak beramal. Imam Ghazali kata barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari kekayaan dunia, maka jadilah dia orang yang merobohkan agama di sini. Itu pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Bidayah. Allah kata, sudahkah sampai kepada kamu berita-berita tentang hari kiamat? Dah kamu pernah dengar tak berita tentang hari kiamat? Kata Allah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang akan tertunduk hina kerana bekerja keras lagi kepayahan. Pada hari itu kata Allah, banyak wajah-wajah nanti akan tunduk hina. Dalam satu surah saya baca Al-Jathiyah, kata silap saya, bagaimana manusia tunduk dalam keadaan hina, berlutut. Dengan kaki dia berlutut, kepala dia tunduk, basah batang tubuh dia peluh, tunduk dalam keadaan hina. Hina ni biasa duduk gitu kan. Dalam keadaan itu. Kata Allah, maka pada ketika itu banyak wajah yang tunduk kerana bekerja keras lagi kepayahan. Di sini ulama kupah dua. Saya buka kitab tafsir, dia kata dua. Yang pertama, bekerja keras lagi kepayahan. Masa kat dunia ni dia kerja macam nak mati, pagi, petang, siang, malam cari kekayaan. Tapi sayang, apabila dia mati, dia tak bawa walaupun sikit kekayaan dia. Emas seluar dalam krokodil pun tak pakai. Ada orang mati sini pakai seluar dalam krokodil, agak-agak ni mahal. Ada? Tak ada. Satu benda pun tak bawa. Dan bekerja keras itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan yang maksud bekerja keras ni bila seorang itu jatuh dalam kawah neraka. Dalamnya kawah neraka ni, kalau jatuhkan batu 70 tahun baru jejak dalam kawah neraka. Puja dalamnya. Jadi nak keluar, confirm tak boleh keluar. Maka mereka akan memasuki api yang sangat panas dan diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Diberi minum nanti ahli neraka ni, kata Allah. Sebab tu kita jangan buat main pesanan-pesan ni, dan jangan buat main. Jangan buat main pesan-pesan ni, pesanlah. Diberi minum sumber air yang sangat-sangat panas, kata Allah. Tak percaya, kafirlah kita. Dan tidak ada makanan bagi mereka. Burger tak ada, Kentucky tak ada, hot dog tak ada, chapati lagi tak ada. Dalam neraka ni tak ada. Tidak ada makanan bagi mereka, kata Allah, selain daripada pohon-pohon yang berduri. Bayangkan pokok-pokok berduri makanan dia. Tu ambil durian tu, asyik makan isi aja, sekali-sekali cuba makan kulit dia. Bagaimana boleh, tuan? Itu keadaan Allah khabar. Pohon-pohon yang berduri, tak ada makanan lain, tak ada. Tak ada makanan lain kecuali pokok yang berduri, yang tidak akan menggemukkan bagi mereka dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu, kata Allah, banyak juga wajah yang berseri-seri, bersinar-sinar, seri lawa ada. Mereka berasa senang kerana usahanya sendiri. Mereka berada dalam syurga yang tinggi. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Tak ada. Dan di sana ada mata air yang mengalir, dan di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia didekatkan, dan bantal-bantal sandaran tersusun, dan permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Perhatikanlah, Allah suruh kita tengok unta bagaimana dia dijadikan. Bagaimana unta ni Allah Ta'ala jadikan. Dan hebatnya unta ni. Dan langit bagaimana ianya ditinggikan. Bagaimana langit ditinggikan, dia kata dalam satu hadis qudsi, dia kata tidak ada sebatang tiang pun langit tak jatuh, 7 petala langit tu tak jatuh. Dalam satu kitab hadis qudsi kata hanya dengan nama Allah sahaja. Dengan satu nama Allah, langit itu tak jatuh, tidak ada sebatang tiang. Takkah kamu fikirkan, kata Allah, takkah kamu merenungkan? Saya kalau di kampung sekarang ni tak menyenat. Orang Muar kata tak menyenat, tak jumpa madu kelulut ni. Kalau orang jumpa pokok-pokok kayu ada madu kelulut, habis orang potong. Malam dicuri, ya tuan. Dia tak ambil siang, malam dipotong. Khabarnya tunggul kayu tu aja harga dia menjejak sampai ribuan ringgit.
khabar ni tuan. Dia ambil malam. Jadi tak tahulah di Shah Alam ni macam mana. Tapi dijual 1 kilo madu kelelot tu kabarnya RM500. Kata mahal ni ustaz. Awak bayangkan lebah kelelot tu besar tu. Dia nak kumpul sekilo gula agak-agak ni, berapa tahun dia nak kumpul. Tapi dia kena kutip daripada bunga-bungaan ni. Kutip. Orang sedut sahaja. Orang ambil aja madu tu setelah Allah utus lebah-lebah untuk kutip madu ni, dipilih-pilih ni tadi. Orang cuma ambil aja. Munasabah dia kata. Maka tidakkah mereka berikiran, dan langit bagaimana ianya ditinggikan, dan gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan. Allah suruh Nabi dan kita ni beri peringatan. Sebab kerja kita ni beri peringatan. Orang nak dengar ke orang tak nak dengar, itu dia punya pasal. Tak ada masa kita tuan. Kerja kita, tanggungjawab kita, kewajipan kita beri peringatan. Engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada yang berpaling dari kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajipan kami ialah membuat perhitungan atas amal-amal mereka. Kerja kami, kata Allah, buat hitung apa yang dibuat masa kat dunia ni, maka akan kami hitung satu persatu. InsyaAllah saya cuba baca kepada tuan-tuan satu kitab yang saya baru baca, hadis himpunan hadis-hadis Qudsi Imam Al-Ghazali berkaitan dengan nasihat dan bimbingan hadis Qudsi. Saya baca hadis yang ke-38 untuk kita mulakan kuliah. Belum start lagi. Hari ni tuan-tuan tak payah pening. Makan kita ada penaja. InsyaAllah. Kata Allah, yaqulullahu azza wa jal, ya bani Adam if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Wa yaqudu ilaiha wajtani bisyarra fa innahu miftahun nar. Wa yaqudu ilaiha ya bani Adam i'lam anna alladhi tabnihi lil hadab wa anna umraka lil hadab wa jasadaka lit turab wa ma jama'tahu lil warathah fan na'imu li ghairik wal hisabu 'alaik wal iqabu laka wan nadam wasahibu laka fil qabril amal fahasib nafsaka qabla an tuhasab wal dham ta'ati wahdar maksiyati warda bima ataituk wa kum minasyakirin. Ya bani Adam, man adnaba dhanban wa huwa dhahik adkhaltuhu nar wa huwa bak wa man jalasa baqiyan min khasyati adkhaltuhul jannah wa huwa dhahik. Ya bani Adam, kam min ghaniyan yatamannal faqr yauma hisabi. Saya tak baca ke semuanya. Kalau baca semuanya panjang. InsyaAllah kita cuba berenang dari intipati pengajaran hadis Qudsi ini. Saya bila baca hadis ni tu, saya duduk termenang sekejap. Punya hebatnya peringatan Allah Ta'ala, sama ada kita nak ambil atau tak ambil sahaja. Kata Allah, wahai manusia, berbuatlah kebaikan, kerana sesungguhnya kebaikan akan menjadi kunci kamu ke syurga, atau yang akan menarik kamu ke syurga. Dan jauhilah kejahatan, kerana sesungguhnya kejahatan akan menjadi kunci kamu ke neraka dan menghalau kamu ke sana. Wahai manusia, ketahuilah bahawa apa-apa yang engkau bangunkan akan hancur, bahawa umurmu juga akan sampai ke penghujungnya. Jasadmu adalah teruntuk buat tanah. Apa-apa yang telah engkau bersusah payah untuk mengumpulkannya adalah untuk pewaris-pewarismu. Maka kesenangannya adalah untuk orang lain. Sedangkan yang akan dihisap, yang akan ditanya, engkaulah. Dan engkaulah yang akan menanggung balasannya, dan engkaulah yang bakal menyesal. Ketahuilah bahawa yang menemani engkau di dalam kuburmu hanyalah amalan-amalanmu. Oleh itu hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Tetaplah berada dalam ketaatan kepadaku, kata Allah, dan jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku. Terimalah dengan redha dan senang hati apa-apa yang telah kuberikan kepadamu, dan jadilah kamu orang yang tahu berterima kasih kepadaku, kata Allah.
Wahai manusia, sesiapa yang melakukan suatu dosa tetapi dalam keadaan dia berketawa, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Sesiapa yang duduk menangis kerana takut kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan dia ketawa. Wahai manusia, banyak sekali orang-orang yang kaya raya yang berangan-angan untuk menjadi orang miskin dan fakir pada hari penghisaban. Banyak sekali orang-orang yang sombong bongkak akan menjadi hina dina setelah hidupnya dirampas oleh malaikat maut. Banyak yang manis akan menjadi pahit setelah mati. Banyak sekali yang bersukaria dengan kesenangannya menjadi sedih setelah maut tiba. Sering berlaku, kata Allah, gara-gara kegembiraan yang sedikit mengakibatkan kesedihan yang akan berpanjangan. Wahai manusia, sekiranya binatang-binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang kematian dan kesakitnya sebagaimana yang kamu ketahui, nescaya binatang-binatang itu tidak akan dapat makan dan minum sehingga mereka mati kerana lapar dan dahaga. Yang ni biasa saya baca 2, 3, 4 kali. Wahai manusia, sekiranya binatang-binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang kematian sebagaimana kamu mengetahui tentang kematian, nescaya binatang-binatang itu tidak akan dapat makan dan minum sehingga mereka mati kerana lapar dan dahaga. Sekali lagi, wahai manusia, sekiranya binatang-binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang kematian dan kesakitannya sebagaimana kamu mengetahui, nescaya binatang-binatang itu tidak akan dapat makan dan minum sehingga mereka mati kerana lapar dan dahaga. Cuba tuan-tuan fahamkan maksud ni. Saya duduk fikir, oh gitu rupanya. Wahai manusia, seandainya engkau diberitahu bilakah masanya engkau akan dimatikan, kata Allah, dan bagaimanakah kesakitan yang bersangatan, nescaya engkau tidak akan pernah merasa tenang pada waktu malam dan siang hari. Betapapun juga sesudah kematian itu jauh lebih dahsyat dari kematian itu sendiri. Wahai manusia, jadikanlah rahsianya di belakangmu dengan balasan yang bakal engkau peroleh kerana kesenangan di akhirat kelak. Kesalilah segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau luputkan, dan apa-apa yang engkau nikmati ketika di dunia, jangan jadikan ia satu kegembiraan, dan apa yang sudah luput daripadamu, maka janganlah menjadikan engkau berputus asa. Wahai manusia, daripada tanahlah engkau aku jadikan, dan kepada tanah jugalah engkau akan ku kembalikan, dan dari tanah jugalah engkau akan ku bangkitkan. Maka ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia, dan bersiap-siaplah engkau untuk menuju akhiratmu, iaitu kematian. Ketahuilah, kata Allah, apabila aku cintai seorang hamba, akan aku asingkan dia daripada dunia, lalu aku tunjukkan ia cara amal untuk akhirat. Ku tunjukkan kepadanya aib dunia dan cela dunia, supaya ia menghindarinya, dan supaya ia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka akan aku masukkan dia ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Dan apabila aku memarahi seorang hamba, kata Allah, maka akan aku sibukkan dia dengan urusan dunia, dan ia lupa kepada aku, kata Allah, dan aku tunjukkan baginya jalan untuk keduniaan, maka jadilah dia ahli neraka, dan aku masukkan dia ke dalamnya. Wahai manusia, kata Allah, selanjut mana pun usia seseorang, tetapi dia pasti akan berakhir satu ketika nanti. Panjang mana pun usia kau, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, kata Allah, satu hari nanti dia pasti akan berakhir. Dunia ini tidak ubah seperti lampu Aladin, hinggap sekejap, kemudian ia pergi untuk tidak kembali lagi. Wahai manusia, akulah yang menciptakan engkau, dan akulah yang memberi engkau rezeki. Akulah yang menghidupkan engkau, akulah yang mematikan engkau, akulah yang membangkitkan engkau, dan akulah yang akan menghisap engkau.
Jika engkau berbuat kejahatan, aku melihatnya. Walaupun engkau tidak memiliki keburukan atau manfaat bagi dirimu, begitu juga dengan maut, hidup dan hari kiamat. Wahai manusia, taat dan berkhidmatlah kepadaku dan jangan kamu mengambil berat tentang rezeki. Kerana sesungguhnya rezeki telah kuselesaikan urusannya. Dan jangan kamu berduka cita atas sesuatu yang telah kuselesaikan urusan untukmu. Wahai manusia, jika jalan yang pasti ditempuh ialah maut, maka bagaimana orang masih bergembira? Jika rumah yang sebenarnya kata Allah adalah kubur-kuburan, maka bagaimana orang masih bersukaria lagi di dalam rumahnya di dunia ini? Wahai manusia, meskipun sedikit rezeki tetapi disyukuri adalah jauh lebih baik dari rezeki yang banyak tetapi tidak disyukuri. Wahai manusia, sebaik-baik hartamu ialah harta yang sudah engkau pergunakan untuk kebaikan. Kerana banyak daripada hartamu nanti terpaksa engkau tinggalkan di dunia ini. Oleh itu dahulukan hal-hal yang baik bagi dirimu sendiri. Engkau akan mendapati kembali di sisiku sebelum maut merampas hidupmu. Wahai manusia, orang yang berduka cita, akulah yang menghilangkan kedukaannya. Orang yang meminta ampun, maka akulah yang akan mengampuni dosanya. Orang yang bertaubat itu akulah yang membuatnya terhalang daripada melakukan dosa. Dan orang yang telanjang pun akulah yang memberi pakaian baginya. Orang yang ketakutan, akulah yang akan mengamankan dirinya daripada rasa takutnya. Orang yang lapar, akulah yang akan mengenyangkannya. Jika si hamba berada dalam keadaan taat kepadaku, meredai urusan-urusanku, maka aku mudahkan baginya urusannya, dan aku persulitkan menguatkan penutup kesalahan. Aku lapangkan dadanya. Wahai Musa, sesiapa sahaja yang mencari kekayaan melalui harta fakir miskin dan anak yatim, maka akan aku miskinkan dia di dunia dan akan aku azab dia pada hari akhirat. Sesiapa yang angkuh terhadap orang yang fakir dan lemah, maka akan aku runtuhkan binaannya. Pada akhirnya kemudian aku tempatkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ini adalah suhub-suhub yang terdahulu, iaitu suhub Ibrahim dan Musa. Peringatan-peringatan bagi saya tuan-tuan, amat wajar saya baca untuk renungan saya dan renungan tuan-tuan. Saya cuba kupas sikit, lepas tu baru kita masuk kuliah, tuan-tuan. Kata Allah, wahai sekalian manusia, berbuatlah kebaikan. Allah suruh manusia ni dia buat baik. Tak kira daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Tapi yang pentingnya buat baik. Kita pernah baca zaman Nabi kitab-kitab yang mengisahkan orang beri anjing minum dapat masuk syurga. Bahawa anjing tu najis mukallafah tu. Kecil aja kalau nak fikir cedok air tu, kecil sahaja kalau nak fikirkan. Tetapi di sisi Allah dia besar. Kadang-kadang yang besar ni kita buat, kita fikir besar, tapi dia kecil sebab tak ikhlas. Kita belajar korban kan, habis dengan Kabil, satu terima, satu lagi tak terima. Kan? Ikhlas ke tak ikhlas? Kan? Kita nampak macam kecil. Bagi 50 sen aja. Yang sana bagi 2.6 bilion. Rupa tak besar, tak ikhlas, maka habis gitu. Ada gitu tadi. Maka kata Allah, buatlah baik, sebab baik ni kata Allah akan menjadi kamu kunci ke syurga, atau menarik kamu ke syurga. Dan jauhilah, jangan buat jahat. Allah kata jangan buat jahat, kerana jahat ni, kejahatan yang akan bawa kamu ke neraka, akan tolak kamu ni ke neraka, menjadi kunci ke neraka. Kena istiqamah, sentiasa buat baik, jangan buat jahat masa kat dunia kan. Pada khususnya kepada Allah sendiri. Kalau tuan-tuan ingat saya sebutkan hari itu tentang 4 hukum dalam Islam pada matan Arba'in hadis yang ke-30. Wahai manusia, kata Allah, ketahuilah bahawa apa-apa yang engkau bangunkan di dunia ni, kata Allah, akan hancur. Saya rasa hebat sungguh hadis qudsi ni, hebat betul tak? Apa yang engkau bangunkan, kata Allah, akan hancur. Dan saya pergi dekat Batu Pahat, kebetulan masa pertama buka kitab ni. Buka, saya tengok masuk tu, orang rumahnya besar-besarnya, gede-gede je tak. Besar-besar. Tiang rumah dia tu sebatang-sebatang 30 kaki tinggi tak. Kan.
Garat kereta, engkau ada yang 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. Besar-besar tiang Roman buat garat kereta. 80,000 tapi mati dia tak bawa walau sebatang tiang Roman tu. Bawa ke sebatang tiang Roman cacak dekat kubur kita baru orang kenal. Oh ini. Tapi yang dia bawa tadi hanyalah tiang 42 tu agaknya, 2 kaki agaknya. Kan? Tu pun sekarang dah mahal. Kaki dah RM8. Orang besok tu kau silat raya pakai buluh je tu. Silat raya pakai buluh je akan datang tu. Kan? Pelik ni yang kita bangun sebegitu hebat tu yang kita bangunkan juta ringgit tu. Kata Allah semuanya akan hancur. Bahawa umurmu juga kata Allah akan sampai ke penghujung nanti. Jauh mana pun umur kamu ni kata Allah, dia tetap akan sampai juga hujung ni kata Allah. Ini belum sampai lagi kan. Akan sampai juga penghujungnya kata Allah. Dan jasadmu kata Allah adalah teruntuk buat tanah. Jasad kamu kata Allah yang kamu jaga, kamu bedak, kamu syempu dan sebagainya, nanti kata Allah jadi makanan tanah, makanan cacing kata Allah, makanan tanah. Dan apa yang engkau bersusah payah untuk mengumpulkannya kata Allah adalah untuk pewaris-pewarismu. Betul lah tak? Betul lah? Betul tak? Sama juga zaman kita dulu meninggal, ayah kita meninggal, ditinggalkan tanah, ditinggalkan kebun. Kita dapat free je. Besok yang kita buat kat dunia ni, tetap kita beli rumah besar-besar mahal-mahal kat sini pun sama juga. Maka anak kita akan dapat. Kan? Dia dapat free je. Kita beri beli, dia dapat free. Itu biasalah kan. Ayah kita dulu tinggalkan kita, harta kita dapat, kita besok yang kita cari tunggu rumah ni. Sebab itu minta mak cakap, orang cari harta ni jangan sampai tak semayang. Jangan sampai tak semayang. Semayang kena buat. Harta ni adalah, dia ada rezeki adalah kan. Maka dia kata untuk mengumpulkan, dia kata apa yang kau berusaha payah untuk mengumpulkannya adalah untuk pewaris-pewarisan. Maka kesenangannya kata Allah adalah bagi orang lain. Orang lain yang dapat. Sedangkan yang akan dihisap, akan disoal besok kata Allah, yang akan menanggung balasannya dan menyesal kata Allah, engkau sendiri. Yang akan kena tanya dari mana dapat, dekat mana kau belanjakan harta ni, dari mana kau peroleh ini. Yang kena tanya kata Allah adalah engkau sendiri. Ketahuilah bahawa yang menemani engkau di dalam kuburmu adalah amalan kamu. Tepat, peringatan ni bagi saya cukup tepat. Bahawa yang menemani engkau kata Allah dalam kubur engkau nanti. Kalau Ustaz Dasuki Abdul Rahman dia selalu dalam Radio Ekim pada hari Khamis Ustaz. Pukul 5 suku. Saya biasa duduk dengar dia punya tazkirah. Suara dia kan serak-serak basah. Kita dengar pun dia kan duduk termenang Ustaz. Semua orang balik. Yang teman kita ni amalan kita. Kalau kat dunia ni kita nak teman tak agak-agak bini kita yang taring dia panjang 2 inci, 3 inci panjang tergolong ni agak-agak tenang. Tak nak kita nyeling. Apa pasal taring kau ni buruk sangat. Mesti nak teman yang lawa-lawa. Kalau akhirat besok yang kata Allah yang jadi teman kamu ni adalah amalan-amalan kau, dah tentulah amalan itu amalan yang terbaik. Cuba tuan-tuan bayangkan yang teman kita besok amalan kita lompong sana lompong sini. Macam mana akak-akak? Allahu Akbar, tengok semayang kita lebih kurang, tengok puasa kita lebih kurang dan sebagainya. Maka cerita ni nak suruh kita ni beramal supaya yang buat yang sebaik-baik mungkin insya-Allah. Oleh itu hisablah diri kau kata Allah sebelum kau kena hisab. Tetaplah dalam taat kepadaku dan jauhlah daripada buat maksiat kepadaku. Terimalah dengan redha dan senang hati apa-apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah kamu kata Allah orang yang tahu berterima kasih. Dengan nikmat yang begitu banyak, jadilah orang yang reti nak terima kasihlah nikmat Allah bagi ni. Reti kita nak berterima kasih. Ada orang tak reti-reti, tak faham-faham nak berterima kasih kepada Allah ni. Wahai manusia kata Allah, sesiapa sahaja yang melakukan suatu dosa dalam keadaan dia ketawa. Siapa kat dunia ni dia buat dosa dalam keadaan dia berketawa kata Allah, maka akan aku masukkan di dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Buat dosa, buat iman kecil ke besar, jangan ketawa. Dan aku salah ni, buatlah salah, tobatlah.
Jangan ketawa. Maka kata Allah, siapa yang berketawa bila buat dosa dia gembira, dia ketawa, aku masukkan neraka besok dalam keadaan dia menangis. Dan siapa yang duduk menangis kerana sangat takut kepada aku. Saya jumpa ustaz saya tak, duduk seorang, umur dah 98 tahun ke 97 tahun tak. Oh, tak pegang tak lepas tak. Tasbih tu tak lepas. Walaupun tasbih tak lepas, nanti boleh datang jumpa anak muda, tanya lagi anak muda. Saya nak tanyalah, awak nampak saya ni bertakwa atau orang bertakwa tak? Kita tengok muka dia tu. Awak ingat tengok saya. Dia punya takutnya kepada Allah duduk. Maka akan aku masukkan dia dalam keadaan syurga. Dalam syurga kata Allah dalam keadaan ketawa. Banyak sekali orang-orang yang kaya kata Allah berangan-angan menjadi miskin dan fakir pada hari penghisaban nanti. Besok hari akhirat kata Allah ramai orang yang kaya nak jadi miskin. Sekarang ni kalau tanya tuan-tuan, semua nak jadi kaya. Semua nak jadi kaya tuan. Dah besar-besar duit, dah banyak, tak cukup lagi. Nak lagi duit gaji dah besar. Nak lagi. Semua orang sibuk nak jadi kaya. Tapi kata Allah, besok hari akhirat, ramai orang yang kaya nak minta jadi miskin. Sebab bila kaya, banyak yang akan ditanya. Kan? Banyak yang akan ditanya kan? Tapi tak tentu juga kan? Kadang-kadang orang kaya lebih hebat ingat akhirat daripada orang miskin. Orang miskin ni kadang-kadang tak sembahyang jemaah tak pergi kan? Minta maaf cakap, itu sembahyang yang lain-lain tak cerita lagi. Teruknya kadang-kadang kalau nak kata gitu, ada orang miskin lagi teruk. Dan dia kata banyak sekali orang-orang yang sombong, bongkak, hina, dina, dia kata akan menjadi hina setelah hidupnya dirampas malaikat maut. Ramai orang yang hidup kat dunia dia sombong dulu, dia bongkak. Bila mati datang, dia akan jadi hina dina. Banyak yang manis menjadi pahit setelah mati. Banyak sekali yang bersukaria dengan kesenangannya akan menjadi sedih setelah maut tiba. Sering berlaku gara-gara kegembiraan yang sedikit akan mengakibatkan kesedihan yang berpanjangan. Selalu kata Allah, gembira yang sedikit ni akan jadi manusia ni sedih dia panjang. Saya kuliah dekat Masjid Jamek Sungai Abung. Kalau di Muar tu Masjid Jamek Sungai Abung ni terkenal lah, yang agak antara masjid yang boleh katakan aktif. Pernah kuliah Ustaz Nuruddin kalau datang Muar, masjid tu tak miss lah. Dia akan datang masjid tu. Masjid tu dengan masjid bandar, masjid tu lagi aktif, punya ramai orang kan. Jadi dia kata kebetulan habis kuliah jumpa seorang nangis, walaki menangis ni jarang kita jumpa nangis. Saya kata kenapa bang? Saya kata nak jumpa ustaz kejap. Orang dah balik duduk sembang. Dia menangis lagi, dia cakap dia menangis, dia bercakap dia menangis, dia bercakap dia menangis, dia bercakap nangis. Saya kata kenapa abang nangis? Dia kata ustaz, semua yang ustaz sebut tadi kuliah tadi ustaz, semua tu saya buat ustaz. Dia kata dosa saya banyak sangat kepada Allah ustaz. Boleh tak ustaz? Dia kata Allah Ta'ala ampunkan dosa saya ustaz. Saya kata insya-Allah awak bertaubatlah. Saya cakap itu dia masih lagi, Allah Ta'ala ampun dosa saya tak ustaz? Saya kata insya-Allah, tapi dosa saya banyak ustaz, kata dia. Saya kata insya-Allah Allah ampunkan dosa awak. Dia menangis lagi. Saya kata dalam kitab Matan Arba'in hadis yang ke-42 kata, barang siapa yang melakukan dosa, dosa dia penuh antara ruang langit dengan bumi. Langit dengan bumi penuh dosa dia. Dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, insya-Allah Allah ampun dosa dia. Dia tetap juga menangis. Lalu saya cakap dengan dia, bang, dalam khutbah Nabi di Tabuk, Nabi pernah kata, orang yang paling berbahagia dari kalangan kamu, kata Nabi, ialah orang yang boleh terima nasihat orang lain. Orang yang boleh terima nasihat orang lain, itu orang bahagia, kata Nabi. Kata Nabi, yang sedikit tapi kamu cukup, kata Nabi, lebih baik daripada banyak dilekakan kamu. Kata Nabi, kau akan balik ke tempat asal kau, ke liang kubur, sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata, makin lama makin dekat. Nabi kata, saya kata, seburuk-buruk permohonan taubat, kata Nabi, bang, Nabi kata, ialah taubat selepas berlaku kematian. Dah mati, kita panggil orang sembahyang faqsab 5 sab, Allahumma fillahu warhamhu, baru nak suruh taubat. Nak suruh orang lain minta taubat ampun untuk kita. Seburuk-buruk permohonan taubat. Nabi kata, seburuk-buruk menyesal ialah menyesal pada hari akhirat. Menyesal hari akhirat tu kata. Terus dia senyap, tuan. Baiklah insya-Allah. Yang ni saya nak tuan-tuan fikir. Wahai manusia,
Sekiranya binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang kematian sebagaimana dan kesakitannya sebagaimana kamu mengetahui, nescaya binatang-binatang itu tidak akan dapat makan dan minum sehingga mereka mati kerana lapar dan dahaga. Apa yang tuan-tuan faham bab? Kalau binatang-binatang ternakan tu kata Allah dia tahu tentang kematian, semacam mana kamu tahu? Nescaya binatang-binatang ni tak makan, tak minum. Saya puas fikir tu. Ini saya boleh buat kesimpulan bahawa rupanya binatang ni tak tahu tentang mati. Mak dia mati ke, adik-beradik dia mati ke, dia saja je. Dia tak kisah pun Al-Fatihah tak ada pun. Dia tak ada sedih untuk tengok dia nak menangis ke tak ada. Tak ada. Dia tak nangis, dia duduk itu je. Binatang ni. Saya baru sembelih lembu, sembelih kambing beberapa hari lepas. Sembelih kambing itu. Tengok kambing tu tak berapa sihat. Saya sembelih lah. Yang tinggal seekor jantan, seekor lagi betina. Kita bawa turun ke ban jauh sikit tu sembelih tu. Sembelih. Kambing yang 2-3 ekor lagi nyengah je. Dia tengok aje. Tapi yang pelik ni, sambil dia tengok tu dia boleh makan rumput juga tu. Dia boleh rangkut juga rumput tu. Jadi saya terfikir, macam mana kambing ni boleh rangkut rumput lagi? Kan? Sebab kambing ni tak tahu tentang mati dan sakitnya mati. Kita ni tahu tentang mati. Sakitnya mati ni azab. Tetapi sayangnya kita makan saja je. Kenui 7 hari, minta-minta besok ada lagi mati. 14 hari dapat beri. Mati lagi. Perangai kita. Kita tak ambil iktibar. Tentang kematian tu kita tak ambil iktibar. Kalau binatang ni tahu kata Allah tentang mati, macam mana kamu tahu? Nescaya binatang ni takkan selera nak makan lagi dah. Sampai dia mati lapar. Wahai manusia, seandainya engkau diberitahu bilakah masa engkau akan dimatikan dan kesakitannya, maka engkau tidak akan pernah merasa tenang pada waktu malam dan siang. Kalau diberitahu bila kamu mati. Ada satu tempat saya tak. Dulu nak letak kuliah, nak buat kuliah, saya buat kuliah duha dekat taman tu. Buat kuliah duha kat taman tu. Parking kereta, orang parking biasalah, macam ramai buat rumah kat taman, parking kereta tu biasalah. Jadi bila parking kereta betul-betul kena depan rumah dia. Dia punya bisingnya, mulut dia tong apa menyusahkan orang gini. Ni ustaz satu. Aku pula yang kena. Orang lain yang parking aku pula yang kena marah. Kita tak suruh orang parking depan marah. Jadi dia marah. Wahal memang tak ada kereta pun, orang parking tumpang parking, apa salahnya? Kawasan tu sempit, tak ada tempatan. Maknanya tak apalah. Sekarang ni tiba-tiba bagi pula. So rumah tu kena buat kuliah pula. Boleh tak ustaz masuk buat kuliah kat rumah? Orang kata pasal pula. Mari nak parking pun tak boleh. Rupanya agak kena muntah, cek muntah kan. Dalam tu dah keluar macam cendawan dah. Apa? Kulat. Cek ambil rupanya kena kanser apa somsom tulang, macam arwah mak saya, anemia, kata anemia, hilang darah tu hilang, somsom tak hasilkan hilang. Peringkat 3 dah, peringkat 3 baru nak bagi rumah pula. Biasanya manusia perangai dia itulah kan. Dan mak cakap betapa juga dia kata sesudah kematian itu jauh lebih dahsyat. Wahai manusia, jadikanlah rahsia di belakangmu dengan balasan yang bakal engkau peroleh kerana kesenangan akhirat kelak. Kesalilah segala kebaikan yang telah engkau luputkan. Tuan-tuan bayang yang sini tuan. Kesalilah segala kebaikan kata Allah yang telah engkau luputkan. Berapa banyak usia kita ni tuan-tuan, khususnya saya lah tuan. Saya punya usia 50 tahun tuan. Bila 50 tahun ni, berapa banyak kebaikan yang telah kita luputkan. Dalam kitab Mutlaah Badrin disebut tuan-tuan, siapa yang bersugi sebelum sembahyang dia dibersugi dengan kayu arak tu, Allah bagi pahala 70 kali ganda. Siapa yang sembahyang berjamaah lebih baik 27 kali ganda. Berapa banyak? Malah dia kata siapa yang sembelih korban, Allah ampunkan dosa dia sebelum darah menitis. Sebanyak mana bulu yang ada pada lembu tu. Tuan-tuan bayang berapa banyak bulu lembu? Lebih kurang 2.6 bilion lah. Kalau tak percaya kira lah.
Sebanyak itu dosa-dosanya insya-Allah diampunkan tuan. Hebatnya bab itu. Tetapi berapa puluh tahun kita terlepas. Cerita ni tuan. Bila dah terlepas tuan-tuan, kita tak boleh nak fikir balik, nak patah balik tu dah tak ada lagi dah. Maka kata Allah, sesalilah segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau luputkan masa kat dunia ni. Bukan sikit tuan-tuan, 50 tahun umur kita, 60 tahun, 70 tahun yang telah kita luputkan kebaikan. Ruang dan peluang untuk buat baik tu dah banyak habis begitu sahaja kata Allah. Maka kamu kena sesal supaya yang berbaki entah berapa tahun lagi ni tuan-tuan, kita dapat mengisi dengan perkara-perkara yang insya-Allah benar-benar mendatangkan faedah untuk akhirat kita. Ini bukan cerita nak hentam orang lah, bukan nak cerita nak pukul orang, tetapi duk fikir muhasabah. Saya tak fikir orang lain tuan-tuan. Saya bila baca ni saya tu fikir lepas pada saya sendiri tuan. Banyaknya ruang buat baik ni, buat baik bersedekah tuan-tuan dan sebagainya tuan-tuan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nak cerita berapa banyak tak kiralah tadi, tapi walau bagaimanapun tuan, kita yang duduk ni umur kita lebih kurang je tuan. Yang paling tua agaknya saya kat sini. Sebab ukuran tua ni dia tengok pada rambut putih banyak. Haji dia mungkin tak nampak sangat, dia tutup kepala dia. Jadi itu hakikat dia. Dan apa-apa yang nikmat, dia kata yang engkau tinggalkan nikmat di dunia ini, kata jangan jadi engkau satu kegembiraan. Dan apa yang telah luput daripada engkau, kata Allah, jangan kamu jadi berputus asa. Dah luput, nak buat macam mana? Kena ingatlah, dah lepas tu kita duduk sedih, alamak sayangnya. Supaya yang akan datang ni jangan tersia-sia dengan benda yang tidak mendatangkan faedah. Wahai manusia, daripada tanahlah engkau aku jadikan, dan kepada tanah jugalah engkau akan kukembalikan, dan daripada tanah juga akan aku bangkitkan. Nak sombong apa kat dunia? Nak sombong apa tuan? Maka ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia ni. Satu lagi jadi tanda soal saya. Kenapa Allah kata ucapkan selamat tinggal kepada dunia ni? Ucapkanlah dari tanah engkau aku jadikan, kepada tanah engkau akan aku kembalikan, dan dari sana juga kata Allah aku akan bangkitkan engkau. Maka ucapkanlah selamat tinggal kepada dunia ni kata Allah, dan bersiap-siap sedialah untuk menuju akhirat. Dalam maksudnya tuan-tuan, dia kata dalam dekat dunia, apa yang tuan-tuan nak cari, apa yang kita nak cari, boleh rasa saya semua dah ada dah. Nak cari rumah, dah ada rumah. Nak cari bini, dah ada bini. Ada yang satu, ada dua. Nasib-nasib ada tiga. Kan? Nak cari anak, dah ada anak. Nak cari pangkat, dah ada pangkat. Nak cari kereta, dah ada kereta. Semua dah ada dah. Maka kata Allah, ucapkanlah selamat tinggal kepada dunia. Makna berpada-padalah. Kan? Ketahuilah, bersiap-siaplah untuk menuju akhirat. Nak cari bahagian untuk akhirat ni pula, duduk tuan. Kan? Tuan-tuan ni tempat sini, kalau kat Shah Alam tuan, saya tengok tuan, alhamdulillah tuan duduk. Saya kuliah baru ni dekat satu tempat tuan, punya sedihnya tengok tuan. Dah tua-tua, bukan tua biasa, tua bangka tuan. Bukan tua biasa, tua bangka. Kita duduk kuliah tazkirah daripada mula saya kuliah sampai sekarang. Saya keluar tengok ramainya orang duduk kat luar. Saya kata, kenapa kamu tak nak duduk dalam? Dalam hati kata, kenapa tak nak duduk dalam? Ada orang kata, ustaz dengan abang ustaz tak sama. Arwah abang saya, dia kata berbeza. Ustaz, abang ustaz dulu lembut aja. Ustaz keras. Saya kata, kalau saya sama dengan abang saya, susah juga saya. Kan? Dia mati, saya mati terus. Payah juga kan? Jadi memang tak sama. Kan? Macam tu juga pendekatan tuan. Orang kata Nabi Muhammad, Nabi, orang kata Nabi dia tak pernah marah. Nabi ada masa tuan-tuan, dia pulaukan orang. Ada masa. Tuan-tuan bacalah dalam sejarah peperangan yang tak turut berperang. Nabi pulaukan dia berapa lama tu. Nabi tak bercakap dia 40 hari tau. Jangan buat main. Tu 40 hari Nabi pulaukan dia. Jadi kalau orang kata tegak itu je kena baik, tak betul juga. Ada masanya kita berkerah. Macam saya katalah, tuan-tuan nak kupas limau, pakai pisau 10 sen, 20 sen cukup untuk apple kan. Nak kupas kelapa, orang tak pakai pisau 10 sen, paling tak ada pun parang beletung, kapak tuan, baru dia load.
Kan? Macam tu juga orang. Ada orang kita cakap sikit dia dah faham dah. Ada cakap banyak mana pun mantul-mantul dia. Punya kerahnya tak. Ada jenis macam tu manusia tu. Nak buat macam mana kan? Nak cakap macam mana kan? Tembok ni kan? Ada yang tembok sikit dah masuk. Ada yang tembok pakai batu. Baru nak masuk kan. Ketahuilah kata Allah. Ada satu lagi peringatan. Kata Allah, ketahuilah kamu apabila aku cintai seorang hamba, aku kata Allah, maka akan aku asingkan dia daripada dunia. Maknanya dia pandang dunia ni tak hebat mana. Dia pandang dunia ni tak ada apa mana, tak hebat mana pun. Lalu aku tunjukkan dia cara amal untuk akhirat, dan aku tunjukkan kepada aib dan celah dunia, kemudian ia menghindari. Nampak dunia ni tak ada benda. Tapi ada orang sampai kerja dunia ni tu sampai beria-ria sangat, tuan-tuan. Ada orang yang macam tu, sampai tak maaf cakap. Ada orang yang memang macam tu. Siapa dia, tuan? Saya antaranya. Sebab tu saya cakap, Allah tolonglah, minta maaf lah, doa minta hari-hari, tuan. Doa minta hari-hari, tuan. Tengok kan, kalau duk fikir rumah, kereta ada, hutang tak ada, dah pernah relax lah, boleh pakai. Sempat lagi nyeling Mercedes baru tu. Orang kata bolehlah kalau nak, bawa kereta lama, ambil kereta ni, bayar sikit je tadi. Balik rumah dah berangan. Agaknya sayang. Dia duduk fikir balik. Saya duduk fikir banyak cerita ni, cerita kena pada saya. Saya buka ayat Quran, tuan. Bila baru ni isteri saya operation, dapat panggilan daripada Ustaz Razali Jamil. Asal anak saya belajar kat sana, dah khatam 30 juzuk. Habislah 30 juzuk, insya-Allah Hafiz dah 30 juzuk. Jadi suka seronok tak? Suka seronok, orang rumah dapat panggilan kena operation. Tebuk. Jadi saya duduk fikir termenung, kereta rosak dan sebagainya kan. Saya duduk termenungnya sebab apa kan? Dalam Quran kata, orang yang munafik ni aku akan uji di dalam tempoh setahun sekali atau 2 kali. Jadi saya terfikir, jangan-jangan aku ni orang munafik tak? Saya duduk terfikir gitu, jangan-jangan aku ni orang munafik tak? Kena uji setahun sekali, 2 kali. Sekarang ni baru lega sikit tak? Harap-harapnya tak lah tak? Supaya dia kata akan kutunjukkan celah dunia supaya ia menghindari, dan ia beramal dengan amal ahli syurga, maka aku masukkan dia ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Dan apabila aku memarahi seorang hamba, akan aku sibukkan dia dengan urusan dunia dan dia lupa kepadaku, kata Allah. Kalau aku benci kepada seorang manusia ni, kata Allah, maka akan aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Tak pernah selesai. Tak pernah selesai kerja dunia ni, dia tak pernah selesai cari dunia ni. Dan aku lupa, dan ia lupa kepadaku, dan aku tunjukkan baginya jalan untuk keduniaan, maka jadilah dia ahli neraka. Orang yang kerja tak habis-habis, maka aku masukkan ke dalamnya. Wahai manusia, selanjut manapun usia seseorang, dia pasti akan berakhir satu hari nanti. Dunia ini, kata Allah, tidak ubahnya seperti lampu Aladin. Lampu Aladin yang menyala sekejap, lepas tu dia padam, dia hilang. Sama juga kita. Hidup ada nyawa, mati hilanglah. Habis dah tu. Dan wahai manusia, akulah yang menciptakan engkau. Ada 7 perkara Allah sebut kat sini. 1, aku ciptakan engkau. 2, aku yang beri engkau rezeki. 3, aku yang menghidupkan engkau. 4, aku yang mematikan engkau. 5, aku yang membangkitkan engkau. 6, akulah yang akan menghitung engkau. 7, dia kata, jangan engkau buat jahat, aku melihat apa yang engkau buat. 8, walaupun engkau tidak memiliki budak, aku, dia kata, atau bagi dirimu, begitu juga dengan maut, hidup dan pada hari kiamat. Ada 8 benda. Aku hidupkan kau, kata Allah, dan aku yang beri rezeki kepada kau. 2. 3, aku yang, dia kata, aku yang menciptakan kau, aku beri rezeki, aku yang menghidupkan kau. 4, aku yang mematikan kau. Semuanya datang daripada Allah. Cantik, tuan. Maka kata Allah, wahai manusia, taatlah beriman kepadaku, dan jangan kamu mengambil berat tentang rezeki. Kerana rezeki telah pun kuselesaikan urusannya, dan jangan kamu berduka cita, kata. Jangan kamu duk fikir pening tentang rezeki. Betul kan? Saya datang bulan lepas. Kita maaf cakap lah. Becek kereta tu rosak, tuan. Nak pergilah, orang kata, saya 10 dah pesan, Ustaz, lepas kuliah pagi, lepas kuliah subuh ni Ustaz, ikut saya pergi beli barang kereta Ustaz rosak. Bawa lah, pergilah dia, pergi ikut dia pergi sana.
Lepas kuliah subuh saya kuliah duha kat masjid negeri, lepas tu pergi beli. Bila beli kan, tengok mentol tu, mentol Mercedes tu, harga dia 280. Belum lagi gigit sampai tulang, GST. 280 saya kata. Besar tu alat-alat. Bateri 400 berapa? 460 ke? Saya pun cakap ngaji tak apalah cik, kita balik dulu, nanti saya fikirkan. Sebenarnya duit tak ada. Saya pun balik, pergilah kuliah section 10. Bila kuliah section 10, habis kuliah ni, ada seorang ajak beraya rumah dia. Ustaz datang beraya rumah saya, Ustaz. Saya boleh, insya-Allah kita beraya kat section 9 punya rumah, raya dah. Dah siap-siap raya, tengok rumah dia besar je rumah. Ada kolam ikan, ada kolam berenang, ada kolam buaya, semua ada. Orang ajak kita makan, saya pun makan lah. Setelah makan dia cedok, kita makan. Dia cedok, kita makan. Dia cedok, kita makan kan. Sampai kenyang betul lah. Habis makan, Ustaz saya hantar Ustaz balik. Ustaz sama dah ramai-ramai orang pergi tu. Pergi. Sampai sana, hantar orang saya semua salam-salam. Tapi bila salam dengan saya ni tebal lah kan. Apa benda ni kata. Tengok duit, saya kata tak payah je, Tuan Haji tak payah. Saya tadi kuliah orang dah bagi saya duit, saya kata. Tak apa Ustaz, ni saya nak bagi. Tak apa. Saya kata saya kuliah tadi orang dah bagi duit dekat section 9 tadi. Ustaz ni saya nak bagi Ustaz. Yang tadi tu lain. Ini saya nak bagi Ustaz. Orang dah bagi beri-beri, aku ambil ya. Malah itu tak ada. Saya balik buka kan. Saya ingat RM50 ke, RM20 ke, RM30 kan. Tengok tu tak dekat 300. Punya sukanya. Saya pun telefon Ji, jom kita pergi kedai mentol tu, beli mentol tu. Ni rezeki tuan. Minta mak cakap, sebab tu rezeki ni tuan, jangan fikir sangat. Saya ambil 6 amalan Nabi tuan, yang kabarnya Nabi tak tinggal buat. 1, Nabi puasa Senin Khamis. Kalau boleh buatlah, Senin Khamis ni puasa. 2, yang kedua, Nabi dia tidak tinggalkan bersugi. Nak semayang dia bersugi, dia akan bersugi. Ambil beli kayu sikit, kalau tak ada bergigi. Tapi yang lebih abdah tu, itulah sugi. Yang kedua, Nabi setiap kali lepas mayang, Nabi tak tinggalkan baca ayat kursi. Ayat kursi ni Nabi tak tinggal. Yang keempat, Nabi tidak tinggalkan semayang sunat duha. Sunat duha ni Nabi buat. Kerja semayang kita, kerja rezeki ni Allah bagi, bukan kerja kita tadi. Nabi tak tinggalkan semayang sunat duha. Yang keempat. Yang kelima, Nabi jumpa orang, dia kenal ke tak kenal, dia tak tinggalkan beri salam. Dia mesti beri salam. Kenal ke tak kenal, dia beri salam tuan. Dan yang kelima, dia kata Nabi tak tinggalkan semayang sunat tahajud. Paling tak ada 2 rakaat. Yang keenam. Kalau tak boleh buat 6, buat separuh pun jadilah. Kalau 1 pun tak boleh buat, aku pun tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya ada cita-cita kita hafal tu, jadilah 1 ni buat, jadilah 2 pun buat, jadilah kan. Kalau belajar tak beramal, saya bila baca dalam hadis qudsi yang lain, dia kata orang yang alim tetapi tidak bertaubat, katalah hadis qudsi tu. Orang yang alim tetapi tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah, seibarat sebuah bangunan, kata dia, yang tidak ada asas, entah bila dia akan roboh. Punya bahaya ini tuan. Rupanya gitu. Kalau orang alim tidak bertaubat, kata Allah, seibarat bangunan yang tidak ada asas, entah bila dia boleh runtuh. Itu orang alim, apalagi orang tak alim. Kan? Orang yang beramal, kata Allah, dalam keadaan dia kata, dalam keadaan dia belanja harta, dia bersedekah, tapi gunakan duit yang haram, ibarat orang yang membasuh najis dengan air kencing dia. Macam tu juga dia kata tuan. Dia kata ibarat orang curahkan, orang yang ada harta tetapi tak keluarkan zakat, kata Allah, ibarat orang yang menyiram garam di atas batu. Tak ada apa-apa faedah pun. Tak ada faedah sikit pun. Curah garam atas batu, apa faedah dia? Dan begitu juga orang yang tidak duduk dalam majlis ilmu, tak ambil peduli dalam majlis ilmu ini, kata dia, ibarat kera beruk yang dapat emas cincin. Dia mana tahu? Lembu tuan-tuan pakaikan dia rantai emas, dia bangga tak? Ini emas ada? Dia pun tak tahu tuan-tuan rantai emas tadi.
Itu nilai disampaikan tersedia tapi kita menang. Allahu Akbar. Banyaknya peringatan-peringatan yang tuan-tuan. Dah sikit lagi boleh habiskan sikit lagi Kerana rezeki telah ku selesaikan. Wahai manusia, bagaimana engkau? Wahai manusia, jika jalan yang pasti ditempuh itu ialah kata Allah, ialah kematian, maka macam mana kamu masih boleh bergembira? Dan jika rumah yang sebenarnya ialah kubur-kuburan, maka bagaimana kamu masih boleh bersukaria dalam rumah kamu di dunia? Wahai manusia, saya nak baca sikit dia tadi. Meskipun sedikit rezeki tetapi disyukuri adalah jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tidak disyukuri. Wahai manusia, sebaik-baik hartamu. Yang ni tuan-tuan dengar. Ni hujungnya kita berada di dalam bulan-bulan haji tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kita akan buat korban. Wahai manusia, sebaik-baik hartamu ialah harta yang telah engkau pergunakan untuk buat baik. Harta yang telah engkau gunakan untuk buat baik. Kerana banyak daripada harta-harta engkau, kata Allah, terpaksa engkau tinggalkan di dunia ni nanti. Kan? Betul tak betul? Betul kan? Itu peringatan dalam hadis qudsi ni. Kita tahu hadis qudsi ni Nabi dapat melalui ilham daripada Allah dan Nabi terjemah dalam perkataan Nabi sendiri. Sebab kebanyakan harta yang kamu miliki, dia kata akan kau tinggalkan dunia ni. Oleh itu kata dia, dahulukanlah hal-hal yang baik bagi diri kau sendiri. Nampak? Bagi diri kau sendiri itu kau kena dulukan. Anak kita dah sekolahkan, dah beri dia baju, dah beri makan, dah beri minum, tuan-tuan. Nak beli kereta, suruhlah dia beli sendiri. Lebih baik dengan harta kita tu, kata Allah, kamu dahulukan hal yang baik bagi diri kau sendiri. Tuan-tuan yang bagi sumbangan hari itu, saya dah sampaikan tuan-tuan kepada Ustaz Hasbullah, tuan. Dapat berapa itu? 1,000 lebih ke kat sini tu? 1,000 ke tuan-tuan? Saya dah bagi dah semua sekali. Amanah tu dah selesai kita bagi Ustaz. Ini ada duit orang bagi sumbangan Ustaz. Habis macam mana Ustaz? Kalau ada lagi pecah. Kalau ada kita tu kan cari aja. Kita cuma manjangkan jariah orang kan. Mana tahu tuan-tuan dengan duit tuan-tuan yang RM2, RM3 tuan-tuan sedekah tu digunakan buat beli batu. Selagi batu tu lekat, tuan-tuan mati 40 tahun, madrasah tu masih orang gunakan, insya-Allah pahala masih lagi berpanjangan tuan. Ruang dan peluang. Ada seorang orang tuan, saya minta dengan dia sumbangan untuk bagi pakaian budak miskin, anak yatim dengan fakir miskin. Dia pun bagi tak Ustaz, saya bagi 40 pasang baju. Kalau satu pasang harga dia RM70, 40 pasang dia 40 pasang ke 41 pasang gitulah tuan. Jadi saya cakap dia terima kasih atas sumbangan begini-gini. Dia kata Ustaz, sebenarnya jangan sampai nanti belum tak ada orang yang dak lagi Ustaz. Sekarang ni masih ada orang minta lagi orang dak. Jadi kita bagi. Besok dah tak ada orang dak. Bila agaknya? Hampir-hampir berlaku kiamat. Harta melimpah ruah tapi tak ada orang nak terima. Tak ada orang nak terima. Nak terima ni tak ada orang lagi saat itu. Dah lah Ustaz kata. Saya tersentak. Allahu Akbar. Kita yang duduk ngajar ni kadang-kadang tak perasan benda tadi kan. Dan dia kata, wahai manusia, orang yang berduka cita, akulah yang menghilangkan kedukaannya. Orang yang meminta ampun, maka akulah, dia kata, yang akan mengampuni dosanya. Orang yang taubat, akulah yang membuatnya terhalang daripada melakukan dosa. Orang yang telanjang pun, akulah yang beri pakaian baginya. Orang yang ketakutan juga, akulah yang mengamankan dirinya daripada rasa takut. Orang yang lapar, akulah yang mengenyangkannya. Jika si hamba berada dalam keadaan taat kepadaku, merentai urusanku, maka akan aku mudahkan baginya urusannya. Kalau kat dunia ni kita taat kepada perintah Allah, nah insya-Allah segala urusan-urusan kita selesai senang tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Saya duduk fikir termenung macam mana rumah ni dengan anak ni macam ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah segala urusan selesai tuan-tuan. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kita. Tuan-tuan tengok, insya-Allah selesai segala urusan tu. Satu persatu Allah beri pertolongan, Allah beri bantuan kepada kita. Mudah urusan itu tuan. Wahai Musa, sesiapa yang mencari kekayaan melalui harta fakir miskin, kau jaga besok. Siapa cari harta kekayaan dengan harta fakir miskin, dia pindah fakir miskin anak yatim ni, kata Allah, maka aku miskinkan di dunia, akan aku azab di pada hari akhirat. Jangan ambil hak orang miskin, jangan ambil. Yang bukan hak kita jangan ambil tuan. Dan sesiapa yang angkuh terhadap orang yang fakir dan lemah, kata Allah,
maka akan aku runtuhkan binaannya dan pada akhirnya kemudian aku tempat dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ini adalah suhub-suhub yang terdahulu, iaitu suhub Ibrahim dan Musa. Jadi kita berhenti sampai situ tuan-tuan. Tak mula kuliah juga tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung balik kuliah nanti. Tajuk kita sampai setakat hari ini sehubungan dengan ini, ciri-ciri akidah yang batal ada 3, iaitu syirik kepada Allah. Dia kata tidak berdasarkan kepada nas dan mengikut logik akal semata-mata. Itu antara ciri-ciri akidah-akidah yang batal yang kita kena insya-Allah sambung insya-Allah pada masa akan datang tuan-tuan. Apa yang lebih penting di antara yang penting itu tuan bagi saya ialah akidah kita. Jangan sampai batal. Ada orang pandang main kisah tak kisah bab akidah batal. Alah. Yang paling penting di antara penting ialah akidah itu tidak batal. Bila akidah tak batal, ada amal Allah kata iman sebesar zarah, dia masuk juga syurga akhirnya. Akan masuk juga syurga tuan-tuan. Tapi kalau akidah batal, tak ada ke mana kita tuan, nerakalah walau amal kita sebanyak mana pun tuan. Sebab itu saya selalu ibarat bila orang tanya saya di section 18 itu, macam mana amal orang kafir ni ustaz menjadi sia-sia, tak ada faedah, dia tak dapat pahala, dia tak dapat kebaikan. Saya kata orang kafir tidak ada bekas. Dia tidak ada bekas. Kalau tak ada bekas nak curah dekat mana? Air tu nak curah dekat mana bekas tak ada. Jadi akidah ni ibarat bekas. Bila bekas tu ada, akidah kita betul, kita senyum dengan orang dapat pahala. Kita melangkah pergi surau dapat pahala. Kita beri salam, beri kucing minum, beri anjing makan, semua tu pahala dengan syarat bekas itu kena betul, iaitu akidah itu mesti betul, dia tak rosak. Jadi sampai situ dulu insya-Allah. Saya rasa tak ada kemusykilan lagi. Insya-Allah panjang usia kita menyambung ibadat korban ni tuan-tuan. Cubalah untuk buat dengan niat nawa itu kita bukan nak bangga tetapi nak takaruf kepada Allah. Kan ada kisah orang kata mahal kat sini, saya tak tahulah berapa ratus. Kat kampung sekarang saya buat pun sekitar 600. Orang kata mahal ni ustaz. Dan lembu GST, bila lembu GST mahal lah tuan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dia mahal. Tapi kadang-kadang duk fikir, orang tanya. Kadang-kadang saya dulu orang tanya satu-satu soalan macam tak? Baru orang tanya ustaz, telur lembu boleh makan tak ustaz? Aku duk terfikir daripada banyak-banyak lembu punya daging, telur juga yang nak dicari. Saya duk fikir. Lalu saya teringatlah satu kisah. Kisahnya mengisahkan tentang 5 jenis binatang. Ingat kisah zaman-zaman si kecil-kecil kan? 5 jenis binatang. Anjing, kambing, lembu. Anjing, babi, manusia. 5 jenis binatang ni. Kambing ni dia jalan makan rumput. Sap, dia kunyah rumput. Kunyah, jalan, sambil jalan dia makan rumput. Sambil jalan dia makan rumput. Kata lembu apa engkau di kambing? Makan je dia tahu dia. Kambing kata kau cakap baik sikit. Walaupun aku makan rumput, tapi aku tak susahkan orang. Aku makan rumput, orang dah tak perlu potong rumput. Daging aku orang ambil buat korban, buat kekah. Tai aku orang ambil buat baju. Kulit aku orang ambil buat pakaian. Kan, buat sup dan sebagainya. Aku lagi bagus daripada engkau lembu, kata dia. Engkau besar jarak. Lembu kata kau cakap baik sikit. Walaupun kau tengok aku ni besar tapi lembab, tapi aku bagus, kata lembu. Aku makan rumput, orang dah tak perlu potong rumput. Daging aku orang buat korban, buat kekah. Orang apa yang orang buang kat lembu tu? Apa orang buang kat lembu ni? Minta maaf cakaplah, tanduk dengan sepatu dia je letak. Lain semua orang ambil. Betul tak betul? Habis kepala otak lembu pun orang makan. Punya teruknya. Nasib baik tulang tetap boleh tumbuk tak? Kan? Kalau kat Seramat saya pergi tuan, sepatu lembu tu pun makan. Dia bakar dekat api, bakar sampai hangus, dia ketuk. Nanti sepatu tu tanggal. Ni aku ajar ni. Sepatu tu tanggal. Yang dalam tu dia potong, dia buat sup. Aduh, punya sedapnya tuan. Siapa yang rajin bakar, besok bakarlah tuan. Dia buat sup. Yang dalam sepatu tu buang lah. Sepatu tak buat sup lah. Yang dalam tu dia ketuk, dia bakar, dia ketuk tanggal. Tanggal nanti yang dalam tu dia potong-potong, dia buat sup. Punyalah sedapku. Hai. Tapi yang nak membakar tu malah. Habis dia ambil.
Kata lembu aku bagus juga. Kau tengok walaupun begitu aku bagus. Kau tengok anjing, kata dia. Anjing ni najis mughaladzah. Anjing kata kau cakap baik sikit walaupun aku najis mughaladzah, aku tak ambil harta orang 2.6 bilion, aku tak ambil, kata anjing. Yang lain ambil, kata dia. Aku tak ambil, kata dia. Dia kata aku jaga keselamatan orang, keselamatan harta, keselamatan kampung. Kau tengok babi. Orang Melayu panggil babi, orang Jawa panggil celeng. Celeng ni lagi tak bagus, kata dia. Dia sondor sana dia tinggal, dia sondor sana dia tinggal, sondor sana tinggal, sedar tinggal. Celeng kata babi ni kata kau cakap baik sikit. Kau ingat aku tak bagus, kata dia. Walaupun aku sondor tanah, dia kata aku sondor tanah tu nak cari cacing, kata dia. Nak cari makanan aku. Lain daripada aku cari cacing, dia kata dia aku nak subur kat tanah. Biar bumi ni gembur, hidup subur pokok-pokok. Cuba kau tengok manusia, kata dia. Dia cocok sana, dia cocok sana, dia cocok sana. Dia nak seorang dekat atas. Berapa ramai yang dia sondol dekat atas. Berapa ramai yang telah disondol manusia ni. Makna manusia ni lebih hasad daripada aku, kata waktu Allah ajar kita al-hasadu yakulul hasanah kama takulun nar fatak. Kata Nabi, hasad ni dia akan makan baik kau, kata Nabi. Sifat hasad dalam diri kita kepada saudara mara, adik-beradik, kaum kerabat satu agama kita ni, kata hasad yang ada dalam diri kau ni, kata Allah, laksana mana api bakar kayu kering. Senyap-senyap habis jadi abu. Senyap-senyap kita ada hasad dengki dengan orang, kan? Habis segala pahala kita tadi. Tengok-tengok bocor rupanya. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu, tak tahu dia panjang lagi umbarah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawattar arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah